Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 2 usaha. Apa khabar semua? Cikgu harap dalam keadaan sihat. Dan hari ini kita berjumpa lagi untuk PDPR kita yang mungkin yang terakhir sebab Alhamdulillah minggu depan kita dah boleh kembali ke sekolah. Jadi untuk itu kita akan mulakan PDPR kita untuk tajuk yang seterusnya. Tapi sebelum tu, seperti biasa, seperti yang dijanji, kita akan beri hadiah kepada salah seorang daripada rakan kita yang telah mengikuti PDPR pada minggu lepas. Jadi jom kita undi siapa hari ini akan menerima hadiah daripada cikgu. Okey. Orang yang berada di nombor yang ke-8. Siapa nombor 8? Okey, nama dia siapa ni? Azariana binti Muhammad Razi. Jadi tahniah Azariana. Ini hadiah untuk kamu. Okey. Kotak alat tulis. Boleh ambil di pondok pengawal keselamatan sekolah kita. Jadi untuk yang lain, ikuti PDPR kita pada minggu ini. Apa yang kita nak belajar minggu ini? Okey. Hari ini kita nak belajar tentang kemahiran manipulatif. Kemahiran apa pula ni? Manipulatif. Jadi dalam kemahiran manipulatif ni kita nak tahu apa maksud kemahiran manipulatif. Tu objektif kita yang pertama. Yang kedua, menyatakan 5 kemahiran manipulatif. Ini kemahiran yang kita nak ada bila kita belajar sains nanti. Okey. Jadi kita tengok apa maksud kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif bermaksud kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan. Jadi, yang kita nak kamu bila nanti dah belajar sains ni, sampailah bila-bila nanti banyak alatan yang kita kendalikan. Okey, banyak bahan yang kita perlu kendalikan. Setengah bahan tu berbahaya, setengahnya tidak. Dan dengan ada kemahiran kita dapatlah gunakan peralatan dan bahan tersebut dengan betul. Okey, macam kita tengok sekarang ni, bila COVID melanda, banyak saringan ujian-ujian yang dibuat kepada pesakit, dan kalau tak dibuat dengan betul, okey, yang jalankan ujian pun akan boleh terjangkit. Jadi banyaklah bila kita belajar sains ni, awak nak jadi doktor, nak jadi saintis, banyak gunakan peralatan. Dan daripada sekolah rendah kita nak ajar kamu bagaimana nak gunakan peralatan dengan betul. Tapi hari ni cikgu nak kamu ketahui apakah kemahiran manipulatif yang perlu kita kuasai. Okey? Jadi cikgu ulang balik, kemahiran manipulatif ialah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Apa peralatan dan apa bahan? Kalau mak kita masak, peralatan dia sudip, garpu, sudu, kuali, itu peralatan alat. Kalau bahan, ada gula, ada garam, ada tepung, itu bahan. Okey, jadi kalau dalam sains peralatan contohnya apa? Ada kanta pembesar, itu peralatan. Ada mikroskop, itu peralatan. Ada bika, ada pembaris, itu peralatan. Kalau bahan, kita ada tepung. Kalau guna tepung lah, gula, batu, pasir, air, minyak dan macam-macam lagi yang kita boleh gunakan masa kita belajar, itu bahan. Jadi cikgu harap jelaslah. Kalau ayah kamu bertukang, alatnya apa? Gergaji, pahat, tukul, itu alat, peralatan. Bahan-bahan untuk bertukang, kayu, simen, itu bahan. Okey? Yang bila bahan ni kita hasilkan sesuatu, bahan tu ada kat situ, kita boleh nampak, oh ni buat daripada kayu, kita buat daripada batu, ni buat daripada besi. Tapi peralatan kita tak nampak dah, tapi masa kita buat, kita guna. Tu contoh antara bahan peralatan, bahan dan juga peralatan. Jadi yang pertama, kita perlulah boleh menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dengan betul dan cermat. Sebenarnya kan kemahiran manipulatif ni, siapa yang rajin tolong bantu ibu dia, dah tolong bantu lagi kan. Siapa yang rajin bantu ibu dia di dapur,
biasanya dia tak ada masalah untuk kemahiran manipulatif. Sebab apa? Yang pertama dia kata mengendalikan peralatan dan bahan dengan betul dan cermat. Maksudnya bila kata dengan betul, kita pegang dengan betul. Kita letak dengan betul. Okey? Kita apa lagi? Kita buka dengan betul. Kalau buat cara tak betul, alat tu boleh pecah, boleh patah dan sebagainya. Kalau tak cermat, bahan dia boleh tumpah, dia boleh terbakar, dia boleh bersepah dan menyebabkan pembaziran dan kekotoran pada bilik sains. Jadi siapa yang dah biasa bantu mak dia kat rumah, tak ada masalah lah. Kat rumah ada tuang air, dalam makmal nanti ada tuang air. Kat rumah ada cedok gula, nanti kat makmal pun mungkin kena cedok gula juga. Tapi adalah bahan tak samalah. Kuali-kuali tak adalah dalam bilik sains ni. Dia ada benda lain lah. Okay, benda kaca banyaknya. Jadi, yang pertama, kena boleh guna dan kendalikan peralatan dengan betul dan cermat. Supaya alat tu tak rosak, bahan tu pula tak tumpah ataupun terbazir begitu sahaja. Okay, itu yang pertama. Guna dan kendalikan peralatan dan bahan. Yang kedua, mengendalikan spesimen. Alamak, spesimen ni apa pula? Spesimen ni ialah benda-benda yang kita nak kaji biasanya daripada benda hidup lah. Tapi ada juga benda bukan hidup. Contoh dalam gambar ni kita nak kaji siput, kita pegang siput dengan betul. Kalau bendanya terlampau kecil, kita guna tangan, kita mungkin tertekan kuat, dia pecah. Kita kena gunakan penyepit dan sebagainya. Kadang-kadang ada daun kita nak ambil, kita nak patahkan dahan ke kita nak potong. Jadi ini kita panggil spesimen. Spesimen ni benda yang kita nak kaji. Daun, siput, kulit kayu. Kalau kadang-kadang orang jumpa rangka-rangka haiwan, tulang-tulang haiwan dia nak kaji, itu semua tu adalah spesimen yang kita kutip sebagai bahan kajian kita. Okey? Jadi juga harap jelas. Yang ini pun kita kendalikan dengan betul. Macam kalau sekarang ni sibuk isu COVID ni, orang ambil swab test, dijolok dekat hidung tu, dekat dalam hidung. Jadi cecair yang diambil kat hidung itu adalah spesimen. Dan dia akan simpan, dia akan kendalikan dengan berhati-hati sekali. Jadi macam itulah dia. Okay, jadi kamu ni tak adalah kendalikan benda-benda macam tu. Tapi maksudnya dari awal lagi dah diajar nanti untuk mengendalikan spesimen. Okey, kemudian yang seterusnya yang ketiga, melakar spesimen peralatan bahan sains dengan betul. Jadi kita dah kenal spesimen, kita dah kenal peralatan dan kita dah kenal bahan, kita kena boleh lakar. Sebab dalam sains ni kena banyak melakar. Melakar ni macam melukis dia juga. Okey. Banyak benda. Sebab itu minggu lepas kan cikgu dah minta kamu melakar dan labelkan kan. Ada yang lukis kucing, lakar kucing, ada yang lakar pokok dan sebagainya. Dalam akan datang kita akan melakar lebih banyak lagi. Yang bawah tu dia melakarkan bika. Dan dalam tu ada air. Air tu bahan. Yang macam cawan tu kita panggil cawan, kita panggil bika. Daripada gambar yang macam ni, yang betul ni, macam ni, kita kena lakar dia jadi macam ni. Tak adalah betul-betul sempurna macam ni. Tapi bila kita lakar tu orang faham. Oh ini bunga. Oh ini air. Macam tu. Kalau tak adalah lukis bunga jadinya tayar. Tak ada macam gitu. Jadi ini yang ketiga. Kena boleh melakar. Tak perlu cantik tapi kena tepat lah. Kalau kita lukis labah-labah, dia jadi labah-labah lah. Dia tak jadi kumbang macam tu. Okey, jadi ni yang ketiga. Yang keempat apa dia? Membersihkan peralatan sains. Okey, nampak tak? Macam cikgu cakap tadi. Kalau kita dah bantu mak kita kan, kat rumah kita sentiasa basuh pinggan apa semua. Jadi tak ada masalah untuk kat sekolah kita belajar bersihkan peralatan sains selepas digunakan. Sebab peralatan sains kita banyak isilah tuang itu, tuang ini. Potong itu, potong ini. Jadi kita gunakan peralatan kita ada yang kotor dan kita kena bersihkan sebelum kita tinggalkan bilik sains. Jadi kena tahu macam mana cara nak bersihkan peralatan. Akan dibantu oleh cikgu. Okey. Dan yang terakhir, bila kita dah bersihkan, kita kena simpan lah. Okey.
simpan peralatan sains dengan betul dan selamat. Samalah kat rumah, dah basuh pinggan dan kena letak kat tempat rak dia yang betul. Dah basuh cawan, jadi sama juga. Cuma alatnya lain lah. Tapi kalau kita dah biasa buat, dia tidak ada masalah. Kita dah tahu. Kalau kita jenis yang biasa makan main tinggal aja, itu ada masalah lah tu, kan. Jadi inilah 5 yang cikgu kata kalau dah kita biasa bantu ibu bapa kita kat rumah, kita tak ada masalah untuk kuasai. Cuma dekat rumah kita tak adalah yang ini. Yang ketiga ni tak adalah. Takkanlah kita nak lakar ikan yang mak kita masak tu kan. Tak ada. Tapi nombor 1 ada tak? Ada. Nombor 1 ni ada. Nombor 2 dia tak? Potong-potong ikan apa semua. Kalau kita tak kendalikan dengan betul, hancur ikan kat rumah tu kan. Sebelum goreng dah hancur. Sebab tak kendalikan spesimen dengan betul. Ketiga, melakar ni tak ada. Keempat, ada basuh. Kelima, ada simpan. Jadi itulah dia kemahiran manipulatif yang cikgu nak kamu boleh kuasai selama kita akan belajar sains di sekolah rendah ni. Dan juga di sekolah menengah. Dan sampai selepas tu pun kita perlu kuasai kemahiran manipulatif ni. Jadi kalau dah faham, bolehlah jawab soalan yang cikgu berikan. Kalau tak faham, boleh ikuti sesi tutorial kita dalam Google Meet yang cikgu dah sediakan link dia ni, ataupun boleh WhatsApp pada cikgu. Okey, jadi untuk itu kita berjumpa pada kelas yang akan datang. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye. Okey.